Alhamdulillah, buku Iqra sudah pun sampai ke tangan saya. Walaupun saya suka membaca maklum balas, ulasan buku yang dikongsikan oleh para pembaca yang saya amat hargai setiap satunya, saya juga berharap agar sahabat-sahabat tidak tergesa-gesa membaca buku ini dan membuat ulasan kerana tidak mahu ketinggalan. Bukanlah kerana buku ini terlalu istimewa, tetapi mungkin manfaatnya lebih banyak jika kita mengikutinya perlahan-lahan dan menghargai topik-topik perbincangan yang ada dalam setiap lembarannya. Ada kemungkinan pendahuluan buku ini adalah pendahuluan paling panjang pernah saya tulis untuk sebuah buku, kerana saya mahu mengajak para pembaca berkongsi konteks yang sama, kerana topik yang dibincangkan di dalam buku ini amat penting untuk, kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai we need to be on the same page. Kita perlu bersetuju, dan bersetuju itu ialah pada penyataan masalah bahawa kita sedang ada masalah. Saya mulakan mukadimah buku ini dengan berkongsi cerita tentang pengalaman saya sebagai seorang kanak-kanak murid sekolah pada awal 1980-an, dan apa yang saya harapkan daripada penceritaan ini ialah buku berat boleh diringankan apabila saya menggunakan strategi yang sama seperti menulis artikel-artikel, iaitu mulakan sebuah perbincangan dengan bercerita. Kandungan penting dalam cerita ini bukanlah semata-mata untuk saya bercerita tentang pengalaman saya, tetapi saya harap pembaca merenung pengalaman mereka sendiri. Jika mereka lebih kurang seusia dengan usia saya atau lebih senior, bagaimanakah apa yang saya ceritakan ini sama atau berbeza dengan pengalaman mereka, terutamanya jika mereka ketika itu belajar di sekolah di bandar yang lain sifatnya daripada Pekan Ipoh. Ipoh adalah tempat yang kita sama-sama maklum berbilang etnik. Di sekolah saya itu pelajar pelbagai bangsa berada di dalamnya, dan sistem pada ketika itu masih lagi mengkelas-kelaskan pelajar mengikut keputusan peperiksaan, dan pada masa yang sama darjah 1 sebelum dikenali sebagai tahun 1 adalah tahun ramai pelajar secara formal mula berkenalan dengan aktiviti membaca. Daripada pengalaman sedemikian rupa pada tahun 1980-an dengan realiti kita sekarang pada hari ini yang anak-anak kita hadapi di usia mereka di sekolah pada masa ini, apakah buruk baik? Adakah pengalaman belajar kita dahulu boleh kita simpulkan sebagai mudah atau terlalu mudah, ketika mana ada ramai pelajar tetap berada di kelas belakang? Mungkin hanya kita menyangkanya sebagai mudah. Dan adakah mudah itu tidak berkualiti? Adakah mudah itu berkhidmat untuk kita agar akhirnya kita dapat berfungsi dalam kehidupan sebagai orang dewasa pada hari ini, bermula daripada kerjaya yang tidak memerlukan banyak latar belakang pendidikan, tetapi boleh hidup dengan kerjaya itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersandarkan kepada kelayakan akademik yang tinggi? Bagaimanakah permulaan pembelajaran kita yang sama pada tahun 1980-an dahulu, sesuatu yang boleh kita rumuskan sebagai baik ataupun buruk? Itu antara perkara yang cuba saya timbulkan di dalam mukadimah buku ini. Keduanya ialah berkenaan dengan keseimbangan di antara pengalaman sekolah dan pengalaman kita sebagai kanak-kanak di luar sekolah, yang pada masa itu pengalaman kita sebagai kanak-kanak di luar sekolah berkemungkinan tidak dikaitkan sama sekali dengan pembelajaran, seolah-olah ia adalah dua dunia yang terpisah. Yang penting untuk kita muhasabah agar kita dapat menentukan mengapakah pada hari ini kita berada di zaman di mana ketiadaan keseimbangan tersebut, kehidupan sebagai kanak-kanak di luar konteks persekolahan akademik dan pembelajaran secara formal menjejaskan kemanusiaan, perkembangan anak-anak dan seterusnya kepada akademik itu sendiri, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Perkara ketiga yang saya tekankan juga di dalam mukadimah ini adalah untuk kita mempertimbangkan tentang ilmu agama. Pada hari ini kita mengusahakan agar anak-anak belajar agama seawal yang mungkin, sedangkan pada tahun 1980-an kita pada hari ini termasuklah yang menjadi alim ulama, menjadi pakar rujuk, memulakan kehidupan dengan pembelajaran formal termasuk subjek agama yang begitu sederhana. Adakah dengan memperkenalkan pelajaran agama dengan ringkas, mudah,
sesuatu yang merugikan dan membantutkan proses untuk seseorang itu menjadi seorang yang beragama sepanjang hayatnya, justru kita perlu menambah kandungan seawal yang mungkin agar anak-anak menjadi lebih baik daripada kita generasi ibu bapa, atau macam mana. Di dalam mukadimah buku ini juga saya kongsikan muhasabah atau renungan saya sebagai generasi yang sempat hidup di zaman pra-internet, bagaimana kehadiran teknologi komputer, internet pada tahun 1995 terutamanya menjadikan generasi kami sebagai generasi yang optimistik kepada teknologi, kerana kepayahan belajar sebelum wujudnya teknologi itu menjadikan kehadiran internet sebagai sebuah penyelesaian, pemangkin, pemaju dan bukan pembawa masalah. Dan ia sangat berbeza dengan realiti dan pandangan kita terhadap teknologi pada tahun 2026. Dan ini termasuklah juga tentang kesan internet kepada keberagamaan kita. Ini beberapa isu penting di dalam mukadimah buku Iqra yang saya terbuka untuk mendengar maklum balas sahabat-sahabat sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan beberapa premis yang diketengahkan di dalam mukadimah buku ini.